Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita teruskan dan kita dapat bersama kembali dalam sesi PDPR secara online atas talian untuk anak-anak yang luar biasa hebat. Bagaimana keadaan anda semua di sana? Cikgu doakan agar anda semua sentiasa sihat dan semakin sihat serta bersedia untuk jadi yang lebih baik dari hari ke hari, insya-Allah. Jadi untuk anak-anak seperti yang sedia maklum, jangan lupa like, subscribe, dan share untuk kegunaan anda dan rujukan anda kepada orang lain, insya-Allah. Baik anak-anak, hari ini kita nak sambung iaitu mata pelajaran pendidikan tafsir darjah 4. Baik, tajuk kita pendidikan tafsir, bab pelajaran tafsir pelajaran 1 iaitu tajuknya ganjaran menderma dan bersedekah. Sebelum kita teruskan, cikgu nak tanya, pernah tak nampak ada orang derma dekat masjid? Atau mungkin benda yang paling mudah kita nak faham di sini, pernah tak awak ikut abah awak, mak awak pergi masjid semayang, masukkan duit kat dalam tabung masjid? Pernah tak? Ya. Itu adalah kategorinya sebagai sedekah. Menderma. Contoh yang lepas, kita diwawarkan dekat berita, dekat media masa ada berlakunya banjir besar. So kat situ diwawarkan ada dapat sumbangan daripada orang sini, orang sana untuk bantu bangsa banjir. Yang keduanya, ada juga diwawarkan yang baru-baru ni, Ustaz Abilio. Ya, dia turun pergi berdakwah dan dia hadiahkan tab untuk pelajar. So itu kategori menderma dan bersedekah. Kenapa perlunya kita belajar tentang menderma dan bersedekah? Sebab hari ini apabila kita faham tentang tajuknya menderma dan bersedekah, kita tahu apa kebaikannya, apa kelebihannya kita nak menderma. Ni cikgu zoom sikit. Ganjaran menderma. Mesti ganjaran ini merujuk kepada benda yang baik yang kita akan dapat apabila kita menderma dan bersedekah. Faham? Kita menderma atau bersedekah merujuk kepada kita keluarkan sebahagian ataupun sedikit harta kita untuk kita berikan kepada orang yang memerlukan. Harta sama ada duit, beras, makanan, tenaga atau apa saja. Boleh anak-anak? Ya, pastinya boleh, insya-Allah. Kita teruskan dekat sini. Baik. Untuk tajuk kita hari ini ialah ganjaran menderma dan bersedekah. Surah Al-Baqarah ayat 261. Baik, kita tengok terjemahannya. Bandingkan, iaitu derma ataupun sedekah, orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah ialah seperti biji benih yang tumbuh menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Dan ingatlah, Allah akan mempergandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa, Allah Maha Luas rahmat kurniaannya bagi meliputi ilmu pengetahuannya. Apa yang kamu faham dekat sini ialah kita nak ceritakan tentang ganjaran yang sangat luar biasa, yang sangat banyak apabila kita amalkan bersedekah, kita amalkan derma. Tadi dalam ayat ni ada sebut, huraian ini ada sebut, ibaratnya biji benih tu ditumbuh jadi satu pokok tu tumbuh, ada juga dia punya ranting-ranting, daun-daun pucuk dan sebagainya, akhirnya tumbuh lagi biji benih yang baru. Begitu dia berkembang. Contohlah yang paling mudah anda nak faham. Ali bantu Ahmad bersedekah RM10. Ali ada RM20, dia bagi RM10 dekat Ahmad. Ahmad dapat makan. Tak lama esoknya ataupun 10 tahun akan datang, Allah bagi dia dapat jadi jutawan, ada duit banyak 10 juta ringgit dalam bank. Itu sebab itu yang dikatakan kelebihan kita bersedekah dan derma. Mungkin dapat hari ini, Allah bagi balasan, mungkin esok, mungkin 10 tahun akan datang, mungkin tahun depan, atau mungkin di akhirat kelak. Tu Allah sangat-sangat beri ganjaran yang sangat luas, sangat banyak kepada orang yang rajin bersedekah dan derma. So soalan cikgu, nak tak kita bersedekah dan menderma? Ya, mestilah nak, kita cuba yang terbaik.
Ada satu kisah ni kisah saja cikgu nak kongsi. Budak kecil ni dia faham tentang derma dan sedekah. Tetapi sebab dia tak ada duit, dia faham senyum itu satu sedekah. Dia bagi setiap orang, dia senyum je. Pun dah kategorikan sedekah. Sebab apa? Sebab itu saja yang dia mampu. Tapi kamu kat luar sana, orang kat luar sana, takkanlah nak senyum saja 24 jam. Kalau kamu ada kewangan lebih, boleh bantu orang yang susah. Kalau tak ada kewangan, mungkin kamu boleh tolong bantu orang-orang yang susah nak melintas jalan. Atau mungkin bantu dari segi tenaga untuk bersihkan masjid. Ataupun perkara yang berkaitan. Itu adalah contoh derma dan sedekah. Tetapi merujuk kepada tenaga. Kalau ada infak duit, boleh. Bagilah dekat masjid ke anak-anak yatim. Contoh begitu. Ataupun makanan pun boleh. Tak ada masalah. Seterusnya kita tengok dekat sini. Tafsir ayat. Baik. Allah Ta'ala menggambarkan keberuntungan orang yang suka. Suka apa dia? Berbelanja ataupun menyumbangkan harta bendanya pada jalan Allah bertujuan untuk mendapat keredaannya. Apabila kita buat sesuatu kerana Allah, tak apalah aku sedekah lillahi ta'ala, maka insya-Allah ada saja yang pertama kita dapat pahala. Yang keduanya kita akan dipermudahkan dalam segala urusan. Yang penting niat yang utama kita buat ni kerana Allah, pada jalan Allah ni. Boleh Okey, seterusnya hubungan antara infak dan bersedekah. Infak ni apa tadi? Tajuk kita tadi lah, bersedekah dengan memberi apa tadi? Derma. Infak lah nama lainnya. Dengan hari akhirat begitu erat sekali. Faham tak maksudnya kat sini? Hari akhirat tu memang wujud, memang ada dan kita kena tempuhnya. Bersedekah dan infak ni pun lebih kurang ataupun lebih dekat, sama juga dengan konsepnya ataupun kenyataan hari akhirat. Maka sangat dekat. Kenapa? Sebab itu adalah saham kita kat sana nanti. Faham? Baik, kita ulang Hari akhirat begitu erat sekali. Ini kerana antara amalan yang boleh menyelamatkan seseorang di akhirat ialah infak dan sedekah mereka pada jalan Allah. Nampak tak? Susah macam mana pun sedekah. Nanti insya-Allah Allah bagi bantu. Ada duit sikit, tengok-tengok alamak ada RM10 je nak makan. Mungkin ambil sikit boleh sedekah. Ada nampak kucing bagi dia makan. Tak apa, insya-Allah Allah bagi. Kalau tak dapat kat dunia ganjaran, dekat akhirat nanti ni, dekat hari akhirat, insya-Allah inilah pahala yang dapat tolong kita nanti. Boleh anak-anak? Boleh. Cuti-cuti ni boleh tolong mak ayah kat rumah. Ikhlaskan diri buat kerja ke jalan Allah, maka awak akan dapat pahalanya. Baik. Untuk erti perkataan ni anda boleh baca. Ada dalam jadual ni. Ni kenapa nanti cikgu bagi lampiran kerja. Awak akan tulislah contoh fi. Maksudnya artinya apa dia. Betul. Contoh lagi. Ad-din artinya apa? Orang yang apa dia. Kita boleh rujuk nanti pada lampiran yang seterusnya. Baik. Ya, kita nak teruskan benda yang sedikit berat, iaitu sebab turunnya ayat ni. Kenapa diturunkan ayat ni? Mesti ada sebab. Kenapa pokok tu bergoyang? Sebab apa? Angin yang goyang. Macam tu, angin yang tolak. Jadi kat sini mesti ada sebab kenapa turun ayat. Yang pertama, ayat ini diturunkan berkaitan dengan satu peristiwa berkenaan dengan kedatangan Sayyidina Osman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf kepada Rasulullah. Ada dua orang ni, nampak dia merah kan? Kena ingat Yang kedua, mereka membawa wang darham untuk diinfakkan kepada pejuang yang terlibat dalam peperangan Tabuk. Dia bawa duit berapa banyak tadi tu, membawa wang darham untuk bagi kat siapa? Kepada para pejuang yang dalam perang Tabuk. Baik, kita tengok dekat sini. Yang seterusnya, Abdul Rahman bin Auf membawa berapa tu?
4,000 darham. Manakala Saidina Osman bin Affan membawa 1,000 ekor unta untuk diinfakkan. Banyak 1,000 ekor unta. Lepas tu tadi 4,000 darham. Siapa yang yang membawa? 4,000 darham Saidina Osman. Okey, 1,000 unta. Siapa namanya? Okey. Saidina Osman membawa 1,000 ekor unta. Terbalik saya cakap. Minta maaf. Osman membawa 1,000 ekor unta. Okey, Abdul Rahman yang telah memberi 4,000 darham. Kepada siapa tadi tu? Kepada pejuang yang terlibat dalam peperangan Tabuk. Baik, sikap dermawan kedua-dua sahabat tersebut disambut baik oleh Rasulullah. Kalau disambut baik maksudnya apa? Disukai, diterima. Bermakna kalau Rasulullah terima, Allah pun terima. Allah pun suka. Boleh anak-anak? Baik, kita teruskan dengan pengajaran ayat. Apa dia? Yang pertama, pengajaran ayat. Boleh dengar betul-betul yang kita dapat ambil daripada peristiwa ini ataupun kelebihan menderma dan menginfakkan sesuatu, iaitu yang pertama, membelanjakan harta ke jalan Allah. Kenapa? Ianya adalah bagi melahirkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diperolehi. Awak ada RM10, awak nampak ada kucing nak lapar nak makan, awak beli nasi awak bagi kat dia, awak ikhlaskan diri awak. Itu adalah tanda syukur. Aku masih boleh makan, dapat bantu orang susah. Itu tanda kita syukur. Ingat, kita rasa kita susah, ada lagi orang yang susah. Seterusnya, kita tengok dekat sini. Setiap amalan baik yang dilakukan dengan ikhlas akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah. Ya, maksudnya dekat sini setiap apa yang kita buat pasti akan dapat pahala. Yang ketiga, orang yang bersedekah akan mendapat penghormatan yang tinggi daripada Allah dan balasan berlipat kali ganda. Nampak? Cikgu dah terangkan. Sedekah je insya-Allah dia dapat 2-3 kali ganda. Tapi janganlah, aku nak harapkan pahala ni, aku nak dapatkan nanti kaya sedekah. Tak payah. Kita sedekah ikhlas-ikhlas, nanti Allah bagilah pahala ke ganjaran lain. Yang penting kita niatnya, ya Allah, aku sedekah ni untuk bantu orang susah. Bantulah aku lepas ni, ya Allah. Tu je, cukup. Okey. Seterusnya, rezeki orang yang suka menderma akan bertambah dan mendapat keberkatan daripada Allah. Salah satu cara kita nak sucikan harta kita iaitu dengan bersedekah. Sebab dalam harta kita, dalam duit kita tu adalah duit orang lain. Apabila kita bersedekah, rajin bersedekah, maka harta kita akan jadi suci. Okey, dan akan jadi bertambah. Baik, setakat ini jelas ya anak-anak untuk tajuk kita, ganjaran menderma dan bersedekah. Baiklah, jangan lupa like dan share.